Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1238, antara paparan utama. Naik dengan menganiaya akan jatuh dianiaya. Siapa yang bagi projek mega kepada syarikat abang besar? Berdiam diri itu satu hak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli mengambil peribahasa Inggeris, jika naik dengan cara menganiaya akan jatuh dengan dianiaya. Rafizi berkata demikian dalam ceramah Ayuh Malaysia di Indra Mahkota baru-baru ini. Beliau merujuk kepada apa yang berlaku kepada Pakatan Harapan yang dijatuhkan menerusi pengkhianatan ahlinya sendiri. Rafizi melihat pengkhianatan bekas ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah, terhadap mandat rakyat menyebabkan keadaan negara semakin parah. Saya sebut soal Saifuddin Abdullah kerana watak-watak macam inilah yang menyebabkan negara kita makin parah sejak 2018. Walaupun rakyat semua dah buat keputusan yang betul, kita nak tukar kerajaan, supaya bila kita tukar kerajaan, kita ada permulaan yang baru. Supaya kita boleh ubah balik segala masalah yang ada, supaya kita boleh selesaikan masalah-masalah yang UMNO dah tinggalkan 60 tahun ini, dengan pendekatan baru, dengan iltizam baru, dengan pendekatan yang lebih mementingkan rakyat berbanding dengan cara UMNO Barisan Nasional. Beliau juga menyelar tindakan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hari Awang sebagai satu penganiayaan. Mahyadin menganiaya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sepatutnya mengganti Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kata Rafizi, walaupun Mahyadin merasa hebat kerana berjaya menjadi Perdana Menteri ke-8, namun kegembiraan itu tidak berpanjangan apabila beliau dianiaya pula oleh pihak yang diangkatnya sebagai rakan untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Kononnya Mahyadin dijatuhkan kerana kegagalannya menguruskan ekonomi negara yang semakin merudum walaupun telah melantik tokoh bank Tunku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz sebagai Menteri Keuangan. Dalam hubungan ini, tindakan Datuk Seri Ismail Sabri itu juga merupakan satu penganiayaan kepada pihak yang telah memberinya jawatan di dalam kerajaan tebuk atap 1.0. Ismail Sabri mendirikan kabinetnya di atas keruntuhan kabinet Mahyadin. Malangnya, beliau mengitar semula hampir semua menteri yang dahulu berada di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana apa? Kerana jawatan-jawatan itu sebagai tukaran di atas sokongan kepada beliau untuk menjadi Perdana Menteri ke-9. Akibatnya, segala kebobrokan Kabinet Mahyadin berpindah ke Kabinet Ismail Sabri walaupun beliau cuba menjenamakannya sebagai keluarga Malaysia. Rafizi mengejek Kabinet tersebut sebagai Kabinet anak beranak keluarga 69. Beliau berkata mereka iaitu Wakil Rakyat UMNO Bersatu PAS hanya mahu menjadi menteri tetapi tidak berminat untuk membantu rakyat jelata. Natijah daripada perbuatan Ismail Sabri itu, Mahyadin mendapat malu kerana hanya dapat bertahan sebagai Perdana Menteri selama kira-kira 17 bulan 3 minggu. Jauh lebih buruk berbanding Perdana Menteri ke-7 iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad 21 bulan 2 minggu. Namun nasib yang sama diterima oleh Ismail Sabri yang hanya mampu bertahan selama 13 bulan 2 minggu. Beliau terpaksa akur kepada tekanan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk membubarkan Parlimen dengan segera kerana takut bakal menjadi banduan. Apa salahnya menunggu sehingga habis penggal? Hanya 5 bulan lagi sehingga Mei tahun 2023. Soal Rafizi, kerajaan selepas langkah syaratan pada Februari 2020 tidak stabil dan akan terus berada dalam keadaan yang sama jika UMNO BN menang beberapa kerusi dan kembali bergabung dengan Bersatu, PAS dan beberapa parti kecil di Sabah. Dalam satu kenyataan berasingan ketika ceramah di Parlimen Sungai Besar Selangor, Rafizi mendedahkan bahawa dalam kajiannya, fenomena hari ini hampir sama seperti tinjauan yang dibuat dalam sebulan terakhir sebelum pilihan raya umum ke-14 lalu.
Keadaan yang ada sekarang mirip 2018. Kenapa saya kata mereka boleh berangan sahaja dan perkara itu takkan berlaku? Sebabnya sebahagian besar pengundi apabila ditanya kajian sokongan, adakah anda berpuas hati dengan ekonomi sekarang, harga barang, gaji, peluang pekerjaan? Keadaannya lebih teruk daripada sentimen rakyat berbanding 2018. Dulu bila kita tanya, adakah kamu berpuas hati? 60% kata tak puas hati. Tanya, adakah puas hati prestasi kerajaan persekutuan? 50% puas hati. Sekarang ditanya bagaimana ekonomi harian kamu? 78% rakyat kata mereka tak puas hati. Prestasi kerajaan persekutuan, 63% rakyat tak puas hati. Tegasnya, kata Rafizi, tak ada bukti UMNO BN boleh menang dan membentuk kerajaan yang dominan. Malah kata Rafizi, angka ketidakpuashati rakyat itu akibat keadaan kehidupan yang lebih teruk daripada 4 tahun lalu. Isunya ialah keadaan tak berubah, malah makin teruk. Kalau tanya kalangan pengundi muda 18 hingga 24 tahun, soalan paling penting, adakah puas hati keadaan ekonomi sekarang? Adakah tahun depan keadaan lebih baik dari tahun ini? Kalau rakyat biasa menjawab tak puas hati, yang muda angkanya lebih tinggi, sekitar 84% jelasnya. Berdasarkan kajiannya dan pengalaman pada pilihan raya umum lepas, apabila rakyat tak puas hati, maka rekod tersebut boleh berulang. Pengundi akan buang undi protes terhadap kerajaan sedia ada, ujarnya. Justru beliau menyeru pendukung Pakatan Harapan bekerja kuat untuk mengeluarkan pengundi muda dan meyakinkan mereka bahawa peluang melakukan perubahan kali ini terbuka luas dan ia akan menentukan nasib mereka untuk 5 tahun akan datang. Demikian sejarah jelek negara yang dilakar oleh pemimpin negara sejak tahun 2020. Politik dendam dan kebencian mewarnai senario perebutan kuasa dalam negara ini. Maka rakyat kena menjadi pengundi yang bijak jika mahu kerajaan yang stabil dan tidak bertukar setiap setahun setengah. Dalam kebanyakan projek infrastruktur, margin terbaik dijana daripada perolehan bahan, manakala penyumbang terbesar kepada lebihan kos adalah kelewatan dalam penyiapan. Berdasarkan skor ini, kontraktor untuk projek saluran paip gas bernilai 9.4 bilion ringgit mendapat yang terbaik daripada kedua-dua dunia. Ini kerana sejumlah 8.3 bilion ringgit atau 88% daripada jumlah kontrak telah diagihkan kepada kontraktor. Untuk perolehan paip manakala kelewatan dalam pelaksanaannya mungkin tidak akan dikaitkan dengan syarikat, kata DH Markets 1 November 2021. Projek apakah ini? Dan siapakah yang membuat rundingan berat sebelah untuk projek berbilion ringgit ini? Inilah projek Trans Sabah Gas Pipeline TSGP dan Multi Product Pipeline MPP yang telah dianugerahkan kepada China Petroleum Pipeline Bureau CPPB pada 2016 dengan kerja hanya dimulakan pada 2017. Penganugerahnya tak lain tak bukan kerajaan era UMNO BN di bawah teraju bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Bagaimanapun kerajaan Pakatan Harapan ketika berkuasa pada Mei 2018 menghentikannya. Menjelaskan alasan pemberhentiannya, Menteri Kewangan ketika itu Lim Guan Eng mendedahkan bahawa kira-kira 88% daripada nilai projek TSGP dan MPP telah dibayar kepada CPPB walaupun hanya 13% daripada kerja telah siap. Kerana seperti yang disebut oleh Yang Berhormat, 88% wang telah dibayar, sungguh pun hanya 13% kerja dijalankan. Nah, ini adalah satu keadaan yang kita tidak faham langsung. Macam mana wang sebegitu banyak boleh dibelanjakan? Untuk rekod, CPPB merupakan anak syarikat China National Petroleum Corporation yang dimiliki sepenuhnya oleh Republik Rakyat China, sebuah negara yang berpegang kepada ideologi komunis. Maknanya kerajaan UMNO BN yang kononnya berjuang untuk agama dan bangsa menganugerahkan projek dan membayar untuk kerja yang tidak dibuat kepada syarikat dari negara komunis. Tetapi persoalan yang lebih besar ialah kenapa perlu bayar dahulu? Bukankah bayaran perlu dibuat secara progresif tatkala projek dilaksanakan, bukan sebelumnya? Anehnya, Kerajaan Perikatan Nasional yang disokong PAS menghidupkan semula projek tersebut.
Ia dilakukan secara senyap-senyap dan hanya diketahui pada Oktober 2021 apabila Ahli Parlimen Kota Kinabalu ketika itu Chan Fong Hin dari Pakatan Harapan DAP membangkitkannya. Dalam jawapannya, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, projek tersebut dihidupkan semula pada 10 Februari 2021 iaitu 8 bulan sebelum terbongkar di Parlimen. Fong Hin berkata, walaupun matlamat TSGP adalah murni, terdapat kebimbangan serius mengenai kekurangan ketelusan mengenai projek itu. Bagaimana Malaysia boleh bersetuju dengan terma bahawa pembayaran dibuat tidak mengikut kemajuan projek? Soalnya, pada 23 Oktober 2021, Majlis Presiden Pakatan Harapan mendesak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat projek tersebut. Nilai pembinaan keseluruhan TSGP dan MPP ialah RM9.4 bilion tanpa mengambil kira kos tambahan pelbagai pengurusan pakar dan pengambilan tanah sebanyak RM1.7 bilion. Oleh itu, SPRM wajib menyiasat sepenuhnya mengapa projek TSGP dan MPP yang telah gagal ini dimulakan semula pada 10 Februari 2021 oleh Perikatan Nasional di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Kata kenyataan tersebut yang dikeluarkan bersama oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Keadilan, Muhammad Sabu Amanah, Lim Guan Eng, DAP dan Datuk Seri Panglima Medias Tangau, UPKO. Siapa pula yang menjadi promotor kepada kepentingan Republik Rakyat Cina? Adakah DAP? Bukan. Mana-mana parti dalam Pakatan Harapan pun bukan. Parti berkenaan ialah MCA apabila ia membentuk satu jawatankuasa hal ehwal yang berkhidmat sebagai promotor untuk kepentingan negara China di Malaysia, dakwa pengerusi DAP Johor Liu Chin Tong pada 23 Januari 2017. Tidak salah untuk MCA mempunyai hubungan parti ke parti kerana parti politik di China, tetapi ia bertentangan dengan norma untuk parti politik Malaysia membentuk. Jawatankuasa hal ehwal MCA Republik Rakyat China yang diwakili oleh gambar pelik jabat tangan antara logo MCA dan bendera China. MCA juga salah untuk menganggap bahawa pelaburan China atau mana-mana pelaburan asing dalam hal ini adalah satu penyelesaian mudah untuk masalah ekonomi di Malaysia, tegas Chin Tong. Ternyata tanggapan Chin Tong benar kerana projek TSGP dan MPP yang dianugerahkan kepada CPPB dari negara Cina Komunis itu telah dibayar RM8.3 bilion atau 88% dari nilai projek walaupun hanya 13% daripada kerja telah siap. Hari ini Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan pengikut-pengikutnya terus meratib bahawa Pakatan Harapan Komunis pro-komunis dan mempromosi komunis. Tidakkah kalian terasa malu apabila dibidas semula oleh pengerusi DAP Perak, Ngakomi menerusi ciapannya di Twitter? Setiap kali musim pilihan raya, mesti muncul kerja iblis dan syaitan memfitnah DAP. Taktik kotor lama kononnya. Semua salah DAP. Sudah terbukti adalah satu pembohongan yang terbesar dalam sejarah tamadun manusia. Sudahlah. Jangan lupa, pada 1 April 2021, pemimpin UMNO Datuk Seri Hishamuddin Hussein yang ketika itu menyandang jawatan sebagai Menteri Luar Kerajaan Tebuk Atap pernah menyifatkan China sebagai abang besar. Tidak kira apakah alasan Hishamuddin, bukan DAP mahupun Pakatan Harapan yang teruja dengan komunis. Tidakkah kalian nampak gambaran yang jelas? PAS UMNO Bersatu adalah dalam satu pakej yang tidak boleh dipercayai untuk membawa negara ini ke mercu kejayaan dan disegani seluruh masyarakat antarabangsa. Nah, Jom Channel sudah jelaskan siapa sebenarnya yang mempromosi komunis, siapa yang buat perjanjian yang menguntungkan syarikat komunis dan siapa yang begitu teruja dengan pimpinan mereka sehingga melabelnya sebagai abang besar. Islam melarang pembohongan. Justru, sekali lagi Jom Channel berkongsi sebuah hadis yang mengandungi amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dari Maqil bin Yasar Al-Muzani, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan membohongi rakyat, nescaya Allah mengharamkan syurga ke atasnya. Hadis riwayat Muslim. Timbalan Menteri Undang-Undang era Pakatan Harapan Muhammad Hadi Pamaidin sekolahkan Perdana Menteri sementara Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa dalam Undang-Undang Jenayah berdiam diri tidak semestinya bersalah. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Ismail yang dilaporkan berkata, Pakatan Harapan berdiam diri berhubung kes jenayah yang kononnya dilakukan oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas.
Lalu Ismail Sabri dengan laju menyimpulkan diamnya PH itu bermakna kononnya dalil pihak itu PH dan Tommy Thomas bersalah, kata Hanifah. Beliau menjelaskan bahawa daripada perspektif undang-undang jenayah, hak berdiam diri itu diiktiraf oleh sistem perundangan di seluruh dunia. Saya sebenarnya amat bersimpati dengan PM kerajaan sementara yang dilihat gagal mengemukakan hujah yang kuat dan bernas. Kabarnya, Ismail Sabri ini dikatakan ada kelulusan undang-undang. Oleh itu, saya bersangka baik dia sudah tentu arif dan faham bahawa daripada perspektif undang-undang jenayah, berdiam diri bukan dalil seseorang itu bersalah dalam semua keadaan, kata bekas peguam PAS itu. Hanifah mengingatkan Ismail Sabri yang kemungkinannya tahu dan sedar kewujudan apa yang dipanggil hak Miranda, iaitu yang biasa dibacakan hak tersebut kepada seseorang yang ditahan bahawa you have the rights to remain silent, iaitu anda berhak untuk berdiam diri. Roh dan prinsip hak Miranda itu yang terpakai di US berdasarkan kes Miranda melawan Arizona, hakikatnya terpakai dalam negara ini juga. Hatta jika seseorang itu dituduh di mahkamah dan dipanggil membela diri setelah pendakwa berjaya membuktikan kes prima facie, salah satu hak yang diberikan kepada tertuduh adalah hak untuk berdiam diri. Jelasnya, kata Hanifah, di dalam undang-undang kontrak juga, para pengamal undang-undang berpendirian bahawa silence is not tantamount to acceptance. Maksudnya, berdiam diri tidak bermaksud menerima. Jika hak berdiam diri itu dianggap dalil seseorang itu bersalah, mengapa undang-undang perlu mengiktiraf hak berdiam diri tersebut? Pidasnya, Hanifah juga membangkitkan sikap pemimpin UMNO BN yang sering berdiam diri apabila berhadapan dengan banyak isu melibatkan integriti tadbir urus negara. Ismail Sabri mungkin tidak sedar hujah dia itu jika boleh diterima maka mungkin juga ia boleh memakan tuan, iaitu terpakai kepada UMNO BN yang semua tahu lebih banyak berdiam diri daripada membela diri dalam banyak skandal dan penyelewengan yang parti mereka lakukan selama ini. Oleh itu, Sayugia dinasihatkan kepada dia pepatah Inggeris, if you live in a glass house, don't throw stones. Maksudnya, jika anda tinggal di rumah kaca, jangan duk gatai pi lontak batu ya. Sindirnya, jom kita melihat kenyataan Hanifah amat relevan dalam senario hari ini. Bukan untuk membela Tommy Thomas, di mana Ismail Sabri dan gerombolannya juga pasti sedar dengan prinsip undang-undang bahawa setiap orang yang dituduh melakukan sebarang jenayah dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Anggapan ini meletakkan beban pembuktian sentiasa ditanggung oleh pihak pendakwaan untuk memastikan semua pihak berpuas hati bahawa tertuduh bersalah atas jenayah yang didakwa dilakukannya di luar keraguan munasabah. Sedangkan dalam isu Tommy Thomas, beliau baru disiasat dan belum lagi dituduh di mana-mana mahkamah. Tetapi nampaknya Ismail Sabri telah mengambil alih tugas hakim dengan mengatakan Pakatan Harapan bersalah hanya kerana berdiam diri. Sedangkan tindakan berdiam diri ini juga dilakukan oleh Ismail Sabri apabila beliau menolak cadangan pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim agar semua calon Perdana Menteri berdebat. Yang pertamanya, bukan budaya kita untuk berdebat. Tak pernah kita buat, tak mendatangkan apa-apa hasil pun. Kalau kita buat berdebat, dia akan sebut segala janji manifesto dia, termasuk janji bulan dan bintang. Jadi, ia tak perlu. Selama ini pun kita tak pernah berdebat. Kita bentuk kerajaan berdasarkan kepercayaan kepada kita. Ujarnya dalam satu sidang media. Kelakarnya, apabila pemimpin parti lain diam, Ismail Sabri membuat kesimpulan pihak yang diam itu bersalah. Tetapi apabila diajak berdebat, iaitu bersuara untuk melontarkan ideanya atau mempertahankan partinya daripada tuduhan pihak lawan, Ismail Sabri memilih untuk berdiam diri. Adakah ini bermakna kita boleh andaikan bahawa UMNO BN mengelak untuk berdebat sama dengan memilih untuk berdiam diri sebagai menerima segala tuduhan oleh pihak lawan sebagai benar? Mengulas mengenai keengganan Ismail Sabri untuk berdebat itu, Anwar berkata pemimpin yang korup atau zalim dia boleh bertahan sekiranya boleh memperbodohkan rakyat. Mael, kamu ni hidup di zaman mana? Universiti yang berjaya itu menganjurkan pemikiran kritis, pemikiran kreatif yang membolehkan perbahasan. Ulama-ulama besar zaman silam hidup dengan penuh perbahasan soal jawab dan pembinaan pendapat. Bezanya ialah kita guna istilah baik tak maki orang. Kita tak setuju DAP, maka DAP komunis. Kamu hidup dalam zaman mana ni? Mael Perdana Menteri. Tolong ambil biar sampai ke dia. Mael, kamu ini di zaman mana? Parlimen itu tempat bahas. Sekolah
yang berjaya, universiti yang berjaya itu menganjurkan pemikiran kritis, pemikiran kreatif yang membolehkan perbahasan. Ulama-ulama besar zaman silam hidup dengan penuh perbahasan soal jawab dan perbezaan pendapat. Bedanya ialah kita guna istilah yang baik, tak maki orang. Kita tak setuju DAP, maka DAP komunis. Katanya pada Majlis Jelajah Mega Harapan di Alor Gajah malam kemarin. Kata Anwar, hari ini politik dijadikan gelanggang maki hamun. Malah Ismail Sabri sendiri mendakwa bahawa Pakatan Harapan berjanji bulan dan bintang. Ia dakwaan yang keterlaluan kerana beliau sendiri tentu sedar bahawa banyak janji Pakatan Harapan yang sudah ditunaikan dalam tempoh 21 bulan, 2 minggu ia mentadbir Putrajaya. Malah setelah dijatuhkan menerusi langkah syaratan pada 2020, Pakatan Harapan masih mampu menjadikan undang-undang anti lompat dilaksanakan. Begitu juga janji pengundi berusia 18 tahun ke atas secara automatik berhak untuk mengundi. Janji lain seperti memansuhkan undang-undang kesalahan keselamatan, langkah-langkah khas 2012 SOSMA yang zalim itu gagal dilaksanakan kerana ada wakil rakyat yang tidak mementingkan hak rakyat. Rajin-rajinlah membuat rujukan sebelum membuka mulut. Ilmu yang diberi oleh guru-guru kita termasuk pensyarah adalah untuk panduan hidup kita. Tidak kira jawatan apa yang kita pegang setelah meninggalkan alam pengajian. Pembelajaran itu adalah proses yang berterusan sepanjang hayat. Wa ima untuk Perdana Menteri pun. Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adanayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Walau bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.